Oke, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, sebelum kita mulakan taklimat kita mengenai sistem PDPR ni, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Oh, ada 60 orang. Okey, tak apa, kita tanpa kita buang masa kita nak fokus buat untuk cara pengisian sistem PDPR ni. Sebabnya benda ni dia tak sama dengan yang lama. Kalau yang lama tu Google Form. Google Form tu kita senang lagi. Okay, tapi ini yang barunya. Tapi cara pengisian dia masih. Okay, sekejap. Saya share dulu screen. Okay. Okay, semua boleh. Sekejap. Nampak. Semua boleh nampak tak skrin saya? Belum nampak. Okay. Okay. Belum jadi. Oh, dia kelas ni atas. Okay, sekejap dia lag sikit. Okay. Kita kena tahu dulu SPDPR. Okay, SPDPR adalah sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. SPDPR merupakan aplikasi pelaporan secara dalam talian. Okey. Dia sama yang macam Google Form. Cuma bezanya yang Google Form tu isi kat Google, yang ini dia ada sistem dia sendiri. Okay, dia boleh diakses dekat telefon bimbit, tablet yang menggunakan browser seperti Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge dan macam banyak lagi lah. Okay, so tindakan pertama adalah guru-guru kita perlu membuat pengisian pelaporan. Okay, SPDPR ni kalau ikutkan dia tak semua negeri ada. Maksud tak semua negeri ada, dia ada 5 negeri je ada. Maksudnya ini adalah rintis. 5 negeri itu adalah Perak, Johor, Terengganu, Pulau Pinang dengan Negeri Sembilan. Jadi Pulau Pinang ni kita termasuklah. Okay. Tempoh pengisian. Sistem pelaporan sistem pelaporan pengajaran PDPR wajib diisi oleh semua guru yang melaksanakan sepanjang tempoh penutupan sekolah. Okay. Pemantauannya JPN, PPD, guru besar ataupun pengarah ataupun tolong kanan. Okey, admin sekolah pula, pengetua, kalau ikutkan TPA dengan PPD seorang. Saya bukan admin, saya cuma guru biasa. Okey, data guru pula diambil dari e-operasi dan dikemas kini oleh JPN secara bulanan. Okey, jadi semua data-data ni PPD boleh tengok. Kalau macam dulu kita isi Google Form, PPD sekadar tengok boleh dia tengok saja apa yang ajar. Satu banyaklah dia boleh tengok, cuma sikit je. Dia tak boleh nak buat analisis berapa orang yang tak mengajar, berapa orang yang mengajar. Jadi kalau sistem ni daripada JPN, KPM sendiri pun boleh tengok siapa cikgu mana yang tak mengajar, cikgu mana yang mengajar.
Dia boleh tengok dia dah set dah. Okey. Contoh jam saya berapa hari dah mengajar. Semua dia dah set. Cuma dia tak tahu jadual sendirilah. Maksudnya jadual kita dia orang tak tahu lah. Yang tahunya adalah guru pengarah ataupun TPA. Okey, ini tarikh penting. Ini tarikh penting daripada hari Khamis dia punya taklimat. Khamis Jumaat proses taklimat pada guru sekolah kalau ikutkan, cuma kita ni lambat tahu pasal sistem ni. Jadi saya sampai hari Khamis. Okay, sistem ni isi kalau ikutkan minggu lepas kita gunakan Google Form. So minggu lepas kita dah tak payah fikir sebab kita dah isi dah masa Google Form. Untuk SPDPR ni kita mula isi pada minggu ni saja daripada 24 hari bulan sampailah hari Jumaat. Minggu ni je. Satu kemungkinan kalau okey, kemungkinan cuti 2 minggu, naik cuti 2 minggu tu kita sambung isi SPDPR. Kalau ikut dalam takwim SBM naik dulu, DBM PDPR. Yang PDPR tu isi kat sini. Yang mana bukan PDPR, maksudnya yang jumpa secara bersemuka, tak payah isi. Ini hanya untuk yang PDPR. Apa-apa pun ikut takwim. Okey, link dia, link untuk akses sistem PDPR ni masih yang lama. Yang lama tu tengok dekat official, KBBP official. Ada cari yang yang Cikgu Osman ada post. 16 Mei. Mei. Okey, yang ni. 16 Mei. Ni. Okey. sgg.gg PDPR Penang 2021. Okey, saya masuk kat sini. Saya copy paste. Okey, sistem dia ni lambat sikit sebabnya link ni satu Penang. Masa satu Penang ni satu guru dekat Penang akses. Kalau macam waktu-waktu gini pukul 11, pukul 10 tu memang trafik jam sikit. Cikgu-cikgu abang isi, tapi kalau malam kemungkinan cepatlah. Dia boleh isi backdated. Maksudnya nak isi hari Senin punya boleh, Selasa punya boleh, Rabu punya boleh. Dia tak boleh isi untuk yang masa depannya. Hari Jumaat, maksudnya hari ini dah isi untuk hari Jumaat. Jadi mengajar dulu, baru buat. Okey, macam ni dia dah masuk. Cuma yang untuk hari ini punya semua ni, sistem agak okey sikit. Kalau macam masa hari Senin, Selasa tu memang tak boleh nak masuk. Slow. Ini dia dah tambah baik. Okey, login. Okey, untuk login, login pengguna ni gunakan IC masing-masing. Maksudnya kad kenalan. Contoh kad kenalan saya. Okey, lepas tu untuk yang ID penggunaan pertama ni dia gunakan 6 digit akhir. Yang saya 016189. Okey, gunakan 6 digit akhir. Tapi saya dah login kali pertama tu saya dah ubah password. Okey, saya masukkan password saya. Okey. Kod keselamatan ikut yang ni. Warna hijau ni. B72 EE. Lepas tu masuk. Taklah ni.
Dia sama ada tak okey ataupun Sistem. sistem. Ya, saya test lagi. Ya, dia lambat sikit. Memang ni kemungkinan trafik tengah jam. Satu guru Penang masuk. Okay, bila dah masuk tu dia akan minta kita masukkan password yang baru. Okay. Tu password yang baru tu tak boleh. Okay, untuk masuk password baru tu password yang senang ingat. Sebabnya kalau lupa nanti yang kena reset passwordnya adalah cikgu Otoban ataupun bos ataupun pengarah. Saya tak boleh nak, saya sendiri tak boleh nak reset password, bukan saya, bukan admin. Oleh tu ingat kalau nak senang, bagi letak je password sama dengan kita punya ID dia 5. Itu kalau nak senang, nak mudahkan kita. Ataupun nak senang lagi, password yang biasa je, KBBP Elias 2020 ataupun underscore 2020. Mana-mana boleh. Ya, yang penting kena ada huruf besar, satu huruf besar, satu huruf kecil, simbol dengan nombor. Okay, kalau pengguna awal, dia akan masukkan macam ni. Okay, dia akan minta kata laluan baru, lepas tu sahkan kata laluan. Kombinasi kata laluan, 8 aksara, huruf besar, huruf kecil dan nombor. Simbol tak payah pun tak apa. Okay, lepas tu dasarkan kemas ini, dia akan bagi tahulah tahniah. Okay, bila dah tahniah apa semua, dia akan keluar ni. Ini menu kita keluar untuk logout. Yang ini manual pengguna untuk ni lah manual dia bacaan. Okey, kita pilih yang sistem pelaporan PDPR. Okay, kalau dia jadi macam ni, cikgu reload dia balik. Okey, dapat. Okey, dia kalau cikgu klik sini, dia akan masuk ke sini. Okey, bila masuk ke sini, dia ada bagi tahu lah yang ini nama kita. Lepas tu kita punya jawatan dekat sekolah mana, tarikh login, maksudnya bilangan login berapa kali, kali terakhir, berapa hari bulan, lepas tu IP address dia lah. Okay, yang ini cikgu masukkan ID dia 5 cikgu, maksudnya yang start daripada G, dash berapa-berapa, at moe-dl.edu.my. Ini email ID dia 5. Kalau mana nak tahu ID dia 5, buka yang www.ict-km.com. Kat situ ada ID dia 5 cikgu. Ini tak masuk lagi. Okey, lepas dah isi, dia akan keluar ini. Okey, daftar kelas ni cikgu tak payah buat sebab cikgu dah apa nama ni, cikgu dah sebab benda ni memang dah buat, dah didaftarkan. Admin sendiri dah buat daripada kelas CBM, SBM, SKM semua tu. Cikgunya dah buat, admin dah buat. Okey, jadi kita terus ke pelaporan PDPR harian. Saya nak tunjukkan pun ada masalah dekat bahagian ni. Jadi saya
Kalau dah refresh pun masih sama. Okey, saya tunjuk yang ni je. Okey. Untuk ini cara nak daftarkan diri apa semua, okay, cikgu klik pada pelaporan PTPR harian. Pelaporan PTPR harian yang ni. Kalau yang dekat sini ni, yang ni. Sekejap. Tengah lag. Yang dekat yang sini. Yang dekat mouse saya ni. Pelaporan PTPR harian. Okay, cikgu klik kat sini, dia akan terus paparkan ke sini. Pelaporan PTPR harian. Okey, yang kat sini, yang kat sini lah yang cikgu kena isi. Ya, saya reload balik. Ya, ni lah kalau waktu macam ni, dia lambat sikit. Ni kalau malam, laju. Itu cikgunya semua tidur. Yang kita masukkan. Okey. Yang masuk sistem pelaporan. Sistem dia? Bukan internet. Sistem dia terlalu ramai masuk dalam satu masa. Okey. Saya dapat masuk. Okey, dia akan keluar macam ni. Yang dekat sini ya. Pelaporan PTPR harian. Okey. Nama guru memang dah ada. ID 5 kita yang masukkan tadi tu. Okey, peringkat sekolah, pilih kolej profesional. Dan yang kali ni kita main klik-klik je. Kalau sebelum tu, kita masukkan nama subjek apa semua. Kod subjek berapa, nama subjek apa semua. Jadi yang ini, kita main klik-klik. Okey, peringkat sekolah, pilih kolej profesional. Mata pelajaran. Okey, kalau ikut kat sini, dia ada 6. Ada berapa lah? 6 ke berapa? Yang cikgu Ottoman ada post yang ni. Sekejap. Ni. Yang ni. Ada masalah sikit. Okay, kalau ikut kat sini, ini dia ada dia punya ada elektif, subjek elektif, SBM khusus akademik, SBM khusus vocational, SBM, DVM pun ada. Okay, jadi cikgu pilih. Contoh kalau saya mengajar subjek vocational, saya ajar SBM subjek vocational, saya pilih SBM khusus vocational. Kalau saya ajar DVM khusus vocational, okay, saya pilih DVM khusus vocational. Kalau cikgu mengajar matematik, SBM, pilih SBM khusus akademik. Yang 3 teman ni semua dia ada bagi ni. Tinggal pilih saja. Ada teras umum, elektif, lagi banyak lah. Tapi kat sini dia ada yang tu saja. Okay, saya teruskan dulu. Tahun. Okay, sekejap. Jadi pula. Kalau ikut ada tahun tu ada lagi pilihan. Kalau dia benda ni dah automatik lah. Saya klik tu, dia tu. Dia tak payah susah-susah. Kalau dalam satu hari itu ada 2 PTPR, Ini isi 2 kali. isi 2 kali. Ya. Start ni sekali. Dah habis isi sekali. Pada submit, isi lagi. Pula start balik awal lah. Start balik awal. Okay, kalau itulah yang cikgu teman tanya, kalau satu hari mengajar dua kali,
Okay, maksudnya kena isi 2 kali lah. Dah isi semua ni, simpan, lepas tu isi lagi. Okay, kalau ikutkan benda ni mungkin sebab sistem slow ataupun internet slow. Okay, untuk mata pelajaran macam tadi saya cakap, okay, untuk tahun dia ada SBM tahun 1 semester 1, ada DBM tahun 1 semester 1, dia ada. Cikgu pilih yang itu. Ini tak keluar sebab kemungkinan lain saya slow ataupun sistem tu. Okay, nama kelas yang ini pun cikgu admin dah sediakan. Maksudnya cikgu pilih. Kalau saya ajar kelas 1 di KSK, saya cari 1 di KSK. Semua ada. Bilangan murid dia dah automatik. Automatik dah ada. Lepas tu ni pilih. Tadi PDPR dilaksanakan. Contoh saya buat PDPR masa 25 hari bulan. 25 hari bulan 5 2021. Hari Selasa. Okay, tempoh masa kurang 1 jam. Maksudnya masa saya buat tu sama ada 1 jam ataupun lebih daripada 1 hingga 2 jam ataupun lebih pada 2-3 jam ataupun melebihi 3 jam. Maksudnya benda ni bukannya, PDPR ni bukannya hanya tertumpu pada Google Meet. Contohnya cikgu-cikgu buat Google Meet. Google Meet tu 1 jam je. Lepas tu, yang lain-lain tu cikgu bagi latihan tanpa semua. Buat sendiri. Okey. Yang itu kira masa semua tu. Maksudnya yang ini bukannya untuk Google Meet saja. Kira berapa PDPR dijalankan. Contoh, saya buat lebih dengan 1 hingga 2 jam. Pendekatan, dia ada dalam talian, luar talian, offside, gabungan. Kita pilih sama ada dalam ataupun luar talian. Offside jangan pilih. Offside ni kalau in case budak tu tak boleh masuk ataupun line slow. Ada masalah lain ke apa, cikgu datang ke rumah budak tu untuk mengajar. Itu offside. Tapi kita tak buat offside. Kita hanya dalam dengan luar talian sebab PKP. Untuk dalam talian, yang macam cikgu buat secara Google Meet ataupun Google Meet, Microsoft Teams apa semua yang cikgu nampak lah. Kalau luar talian, cikgu bagi tugasan. Buat quiz dekat Google Form ni. Budak-budak pun buat. Jadi yang itu luar talian. Contoh saya pilih dalam talian. Dalam talian, berapa orang yang masuk. Contoh kalau 10 orang yang masuk. Dia dah kira yang tak masuk tu, kemungkinan 3 orang tak masuk tu, dia dah kira dah siap-siap. Kalau saya pilih luar talian, dekat bahagian luar talian ni. Kalau gabungan ni yang dalam dan luar talian. Maksudnya cikgu buat Google Meet sekejap, lepas tu cikgu bagi latihan dekat WhatsApp. So dalam talian ni berapa orang buat? Dekat luar talian ni berapa orang yang buat cikgu punya quiz yang berapa orang buat quiz ataupun berapa orang yang baca cikgu punya WhatsApp apa semua. Itu luar talian. Contoh saya ambil ni lah dalam talian. Contoh yang datang 11 orang. PDPR secara dalam talian menggunakan platform selain D5. Kalau cikgu guna ID D5, tulis ya. Kalau cikgu tak guna ID D5 macam WhatsApp ke apa, tulis tidak lah. Sekarang ni kita pilih ya. Kaedah PDPR yang digunakan secara dalam talian. Ada yang menggunakan modul, sama ada berasaskan projek ataupun lain-lain. Kalau modul ni cikgu mengajar bab-bab ada modul dia. Kalau projek, cikgu bagi masalah, budak buat ataupun macam tu lah, cikgu bagi satu masalah, student buat. Contoh pengayaan modul.
Okey, itu je. Kalau lain-lain, dekat sini lah. Kalau pelik lain-lain, ada kat sini. Flipper, teori penemuan, masteri, kontekstual, penyelesaian masalah. Kalau tidak, dia akan pilih sama ada DPR ni menggunakan modul apa, isi benda yang sama. Kalau gabungan, dekat bawah ni dia ada lagi satu. Modul ataupun lain-lain, dia sama. Yang ini bawah ni dia bukan S Maksudnya S apa yang kita gunakan tak, dia tak tanya. Ni dia sekadar nak bagi tahu kita ni PDPR gunakan modul ataupun PDPR gunakan projek. Itu saja. Okey, lepas tu kaedah pentadsiran bilik darjah PBD semasa PDPR. Yang ini pentadsiran. Okey, kalau cikgu ada buat kuis, cikgu nak tahu objektif cikgu tercapai ke tak. Maksudnya kita nak buat kuis. Kalau ada kuis, tulislah ya. Okay, lepas tu direkodkan setelah selesai PDPR, ada rekod ke tak? Kalau ada rekod, ya. Kalau tak ada rekod, tidaklah. Lepas tu pilih sama ada secara pemerhatian, penulisan, ataupun lisan ataupun gabungan. Kalau tak ada kuis apa semua, itu penulisan. Kalau cikgu tanya, dia orang jawab, tulisan. Macam itulah, gabungan apa semua. Dah siap, simpan. Ini ada masalah sikit. Sebab mata pelajaran kita tak pilih, tahun kita tak pilih. Okay, nanti malam cikgu test. Okay, untuk laporan, yang ini sarai guru lapor PDPR. Yang ini adalah, bila cikgu dah buat, cikgu nak cek balik. Betul tak cikgu benda ni dah dimasukkan ke belum. Okay, yang ini tarikh pengisian. Kira purnam hari bulan, macam ni hari Rabu. Contoh saya dah isi semalam. Saya dah isi semalam. Saya cubalah letaklah hari Selasa. 25/5 daripada pukul 6 1 petang hingga pukul 7 hari ini hingga 6 petang. Saya papar. Nanti dia akan keluar. Yang ini. Dan saya hari ini satu kelas. Okay, saya dah siap. Vocational Balik Pulau, Ahmad Syaifuddin. Satu di KSK, khusus vocational. Ni saya cakap ni, DBM. So vocational, saya buat dalam talian. Bilangan murid 13 orang. Yang tak mengikuti ni dah kira dah. Dia dah kira automatik. Kalau yang datang tu 11, ini jadi 2. Okay, lepas tu ada tindakan dia, delete. Maksudnya cikgu salah isi, delete. Boleh delete. Okay. Lepas tu yang bahagian dashboard. Okay, untuk dashboard, dia fokuskan, yang ini kita hanya boleh tengok yang ini saja. Sekolah berdaftar, sekolah kita, jumlah guru ada 128, jumlah guru laksana 31 orang PDPR. Lepas tu tarikh tidak laksanakan ada 97 orang. Jumlah sesi PDPR, maksudnya dalam 31 orang ni, sesi PDPR yang dibuat dalam 62. Saya satu, cikgu lain satu, cikgu Zul Haikal satu, cikgu Rafli satu, semua dah dimasukkan. So, purata sesi PDPR 2. 2.00. Dia tengok ikut jadual. Okay, partner nak kena masuk ke tak, nak kena masukkan ke tak, saya sarankan masukkan. Maksudnya kelas partner isi sekali. Main isi sekali, partner pun isi sekali. Sebabnya kalau tak nanti dekat bahagian nanti kiranya takut macam kita faham lah. Maksudnya cikgu main ni, kalau ni cikgu ni isi, maksudnya cikgu ni mengajar. Kalau orang lain dia ingat kita ni mengajar 5 jam saja. Kalau ikutkan, kita dalam jadual tu, dekat saya minimum 11 jam, 12 jam. Walaupun itu campur dengan partner. Jadi, masukkan sekali. Isi sekali, partner punya.
Okay, lepas tu dekat bahagian ID dia 5 tu pula, kalau cikgu buat Google Classroom, cikgu buat collaboration dengan partner cikgu. Maksudnya share sekali lah, invite sekali dalam Google Classroom. Sebabnya takut KPM dia check. Sekarang kalau dulu kita tak boleh dekat bahagian ID dia 5, kat bahagian Google Classroom tu admin tak boleh nak check. Maksudnya cikgu ni buat kelas apa semua. Tapi bila dah di-upgrade, sekarang admin sendiri boleh check. Okay, cikgu ni buat kelas 1 KSK. Okay, nama kelas tu nama Google Classroom tu apa semua. Semua dah boleh check. Jadi saya sarankan cikgu invite partner cikgu sekali. Okay. Jadi bila dah buat gitu, okay, kita dah selamat kat sini. Yang ini memang semua cikgu kena isi. Kita nak kosongkan, tidak laksanakan PDPR ni, kita nak kosongkan. Sebab nanti kalau tak, JPN ataupun JPN akan ke PPD, PPD akan kontak kita, kata ada cikgu yang tak laksanakan, dah susah. Bila cikgu nanti pengarah akan ni lah, tanya kita, maksudnya CPR akan tanya kita kenapa tak laksanakan PDPR. Walaupun cikgu laksanakan PDPR, tapi cikgu tak isi ni, PPD tetap anggap cikgu tak melaksanakan PDPR. So, kena isi ni. Kita nak kosongkan benda ni. Bila dah kosong, okay, kita dah selamat. Okay, jadi ada sebarang soalan. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ada soalan Tekan ni semua faham Orang try dulu nanti baru orang ada soalan. Banyak tak try Boleh dah tak apa. Nanti boleh try. Balik boleh try. Dah try. Kalau ada masalah, soalan boleh WhatsApp saya lah. Tanya apa masalah. Cuma kalau lambat tu memang saya tak boleh nak buat apa lah. Kalau kena asyik reload semua tak boleh buat apa lah. Sebab itu masalah server. Okay, saya rasa itu saja setakat ni. Tak ada apa-apa lagi yang ni, saya rasa semua dah lengkap. Bagi tahu yang dia punya bilangan itu nanti kita akan bagi dalam yang tak mengikuti. Yang mana yang tak sempat mengikuti, okay, saya dah rekod benda ni. Saya akan masukkan dalam link Telegram lah. Saya masuk dalam link YouTube, lepas tu masuk dalam Telegram. Okay, saya rasa itu saja. Ada apa-apa nak cakap? Okay, saya rasa itu saja setakat ni. Okay, setengah jam je saya punya ni taklimat. Okay, terima kasih semua. Okay, jap ada pertanyaan. Okay, PDPR tu, okay, yang PDPR mulai 24 Mei. Maksudnya minggu ni saja. Minggu lepas kita dah isi dalam Google Form. Google Form tu itu PPD dah semak apa semua. Untuk yang ni kita isi minggu ni sahaja. Lepas tu naik cuti, kita tunggulah arahan selanjutnya. Kalau naik cuti tu kena sambung isi, kita isilah. Untuk yang minggu ni, kita guna yang ini. Minggu lepas kita dah payah fikir lah. Okay, ada lain soalan? Untuk yang selaraskan tu, yang selaraskan tu, okay, yang ni kita pun nak cuba selaraskan. Maksudnya kita nak rapatkan satu di EPE satu semua tu, tapi dia jadi macam susahnya nanti bila cikgu-cikgu tu ada yang dah isi. Jadi kita nak tak nak, kita ikut je yang ni. Cuma kalau ada redundant, maksudnya macam semalam cikgu M bagi tahu ada redundant satu S ETN 1, dia ada redundant. Maksudnya ada satu S ETN 1, itu kita delete salah satu. Untuk yang space-space ni, kita terpaksa ikut je. Follow je.
Kita tak boleh nak edit benda tu. Sebab dia tak boleh nak edit. Dia kalau nak edit pun kena buang, lepas tu delete. Tapi kalau cikgu yang dah isi awal tu, kalau saya buang tu, nanti dia tak ada data. Jadi dah susah. Okay, ada lain-lain soalan? Hari Senin saya ada 2 modul untuk kelas yang sama. Bila isi hanya boleh sekali saja. Kalau nanti dah isi untuk kelas tersebut. Okey, untuk yang hari Senin saya ada 2 modul. Untuk kelas yang sama. Okey, sebabnya kemungkinan untuk kelas yang sama, walaupun ada 2 modul yang berbeza, tapi ada 2 modul berbeza, tapi kelas yang sama, cikgu gabungkan je sekali. Satu PDPR lah. Kira satu PDPR. Yang ini kita bukannya nak tengok bahan yang dah tu. Bahan kita nak tengok kita buat tak buat. Buat tak buat PDPR tu. Hari Senin ni kita buat tak PDPR tu. Jadi kita sekalikan. Contoh macam kelas modul 1 tu ada 2 jam. Modul lagi 1 tu 2 jam. Gabungkan 4 jam. So kita pilih lah melebihi 3 jam. Okay, ada yang lain-lain. Kira dia nak paling kurang pun seminggu tu ada PDPR yang dijalankan. Cuma kita tak sama macam sekolah harian lah. Sekolah harian tu setiap hari. Yang mata pelajaran untuk SKM tiada dalam dropdown dan kelas 5 SKM tidak ada dalam senarai. Yang tak ada dalam senarai ni, yang kelas tak ada dalam senarai ni, 5 SKM ni nanti kita akan ni lah, masukkan sekali. Yang untuk SKM tiada dalam dropdown ni, yang ni pun nanti saya cek balik. Ada untuk SKM punya ni. Saya buat kelas ganti untuk kelas yang jatuh pada hari cuti, perlu isi tak? Okey, yang untuk hari cuti nak isi tak? Pada hari cuti. Kalau kelas ganti ya, kena isi. Tak apa, isi je. Isi saja. Maksudnya hari yang sepatutnya tu dia tak buat kan? Dia buat pada masa lain. Dia macam nak cukupkan SLT. Okey, buat. Tak apa, isi je. Masukkan je. Okey, ada lain-lain? Okey, tak ada. Saya rasa itu saja. Okey, selamat berisi sistem PDPR. Kalau ada masalah boleh WhatsApp ataupun telefon. Link nanti saya akan bagi dalam Telegram lah. Okey, itu saja. Saya tak ada apa-apa. Okey, terima kasih dan boleh live lah. Boleh live daripada Google Meet. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Saiful. Okay, terima kasih semua Bapak hadir. Okay, terima kasih. Terima kasih Cikgu Saiful. Semua agresif pula. Terima kasih. Sama-sama. Dia orang yang tenang pula. Saya pun dia orang yang tenang. Dia tak